أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita pada halaman yang ke-24 daripada surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan alhamdulillah pada hari ini kita terus ingin bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Safas Alhamdulillah. sihat ini? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Sihat hari ini bagaimana? Alhamdulillah Safas. Agak semangat jugalah walaupun yalah Cabar, kita ya? mencabar Ya. masuk halamannya hari ini. Ayat pun subhanallah menarik hari ini. Ya, ayat yang benar-benar memberi satu nilai perjuangan kepada Betul, kita, Safas. pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Kita ada grup istiqamah ya, bukan mudah untuk istiqamah, Betul, tetapi subhanallah. kita terus doakan ya. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah kita mohon jadi berada di atas jalan istiqamah. Betul. Sebenarnya jalan yang lurus ada jalan istiqamah adalah jalan yang lurus, kerana nak berada di jalan yang lurus ni ikut apa panduan daripada Allah. Betul. Ini perlukan kepada kesabaran ya. Itulah yang kita mohon pada ayat 153 yang kita bincangkan sebelum ini. Baik, sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya Amin, rabbal ya. alamin. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 4 ayat yang kita akan lihat pada episod kali ini. Iaitu pada ayat yang ke-154 kita melihat kepada larangan berkata orang yang syahid fi sabilillah itu telah meninggal ataupun telah mati ya. Ini adalah satu perkara yang kita akan belajar bersama, diikuti pada ayat 155 hingga ayat 156. Sumpah Allah bahawa manusia akan diuji, dan ucapan istirja ya. Apa istirja kita akan tengok sebentar lagi, ketika ditimpa sesuatu musibah. Kemudian pada ayat yang ke-157 khabar gembira tentang keampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang bersabar. Inilah 4 ayat dalam episod yang ke-78 pada hari ini. Kita sudah melalui 77 siri Ustaz ya. Subhanallah. Harapnya tuan-tuan sudah pun nampak betapa manisnya bersama dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita baca 4 ayat daripada ayat 154 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran teman hidup, dan juga kalau tak baca Ustaz gelisah dia kata. Kan? Nak jumpa doktor pun tak boleh pukul 12. Kan? Dianjakkan Ustaz. Dia anjakkan doktor kata esok minggu depan pukul 12. Tak boleh. Kenapa, ada apa? Saya ada appointment. Oh, ramai doktor. Ya, kata. Pukul 12 doktor saya Ustaz Fas, dia kata. Subhanallah, bersama dalam My Quran Time. Jadi insya-Allah moga-moga sedikit usaha kita untuk dalami Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, dan mudah-mudahan senantiasa kita bacakan apa? Kerana kedudukan kita di akhir ayat yang kita baca. Allahu Akbar. Moga-moga Allah mengangkat setinggi-tingginya dengan asbab kita memuliakan dan juga membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah. Ayat 154 sehingga ayat 157 kita nak baca sama-sama. Dan permulaan ini, mari kita cuba baca dengan bacaan murattal nahawan insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-154 hingga ayat 157 saatnya. Ayat yang selalu kita dengar ya oleh imam-imam biasanya membaca tentang ayat ini, dan ini adalah kesinambungan daripada persediaan yang Allah telah berikan kepada kita pada ayat yang ke-151, 152 dan puncaknya pada ayat 153, mintalah pertolongan ya dengan sabar dan solat. Kita kena faham bahawa bila minta pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk berjuang ya, berjuang. Jadi dalam hidup kita Ustaz ya, Ya. sabar, solat ini bukannya sebagai penghujung. Ia adalah sebagai penguat kepada diri kita untuk berjuang. Jadi kita kena tanya pada diri kita, apakah yang kita perjuangkan selama ini setiap hari ya, kerana lagi seorang itu berjuang, dia akan memanfaatkan sabar dan puncaknya adalah solat kerana mohon banyak perkara pada Allah. Tapi kalau tak ada perjuangan ya, hidup makan tidur sahaja, maka apakah yang jadi? Nak minta apa pun tak ada Ustaz. Betul. Kan, solat ke tak solat ke sama je, pasal nak minta apa kan, makan dah ada. Jadi itu sebabnya ista'inu pada ayat 153 itu menjelaskan tentang kita perlu berjuang dalam hidup sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berjuang ya, mereka berjuang, dan sudah tentu bila perubahan kiblat itu mereka menghadap ke Masjidil Haram, mereka ada dasar perjuangan untuk membersihkan Kaabah Al-Musharrafah itu sendiri, dan inilah yang mereka perjuangkan dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah, apakah kesabaran yang Allah maksudkan dalam ayat 153 ini? Allah nyatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Iaitu jangan kamu menyatakan siapa yang terbunuh pada jalan Allah sebagai mati ataupun wafat. Jadi ini adalah
komentar daripada orang-orang yang di Madinah Ustaz ya, bila mereka kata kalau berperang, kalau meninggal mati nanti di medan perang, habislah kan, rugilah, tak dapat menikmati kepada apa yang ada di dunia ini. Jadi terus Allah balas dengan ayat ini. Allah kata bal ahya, ya. Sebenarnya mereka hidup. Dalam hadis Allah menyatakan orang-orang syuhada ya, ini hidup dan diberi rezeki oleh Allah, malah lebih gembira daripada apa yang ada di dunia, satu. Dan yang keduanya, mereka memang ada yang berdoa kalau boleh nak hidup di dunia, mati balik syahid, mati balik pasal apa? Keindahan hidup di alam yang seterusnya, di alam barzah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menyatakan mengapa orang dekat dunia ini tidak merebut peluang ini. Sampai tahap begitu sekali Ustaz ya, bila mereka memerhati pada kita. Jadi kalau katakan kita masih lagi duduk goyang kaki kan, apa yang diperjuangkan hari ni saya nak berehat kan. Besok rehat, besok lagi nak cuti. Sebenarnya itu jawapan bagi orang yang rugi. Sebabnya Allah menyatakan bal ahya'un walakin la tash'urun. Kamu tidak sedar ya apa yang berlaku, dan perkara ini hanya dapat kita ketahui dengan apa tuan-tuan? Dengan kita merujuk balik kepada perkataan daripada Tuhan. Allah sahaja yang boleh beritahu apa yang berlaku pada tempat yang kita tidak nampak. Jadi itu adalah puncak kepada kesabaran. Kehilangan orang yang kita sayangi ataupun kita sendiri terbunuh dalam perjuangan, ya. Itu adalah kesabaran yang paling tinggi. Apakah kesabaran yang lebih rendah daripada itu yang kita perlu hadapi dengan sabar dan solat? Kita akan ikuti pada ayat 155 sebentar lagi. Kita berehat dahulu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada ayat 154 hingga ayat yang ke-157 sebagai satu medan perjuangan hidup kita. Apabila Allah sudah pun membekalkan dasar untuk kekuatan itu, memohon pertolongan adalah dengan sabar, dan puncaknya itu adalah dengan kita mendirikan solat. Dan Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini adalah orang yang berjuang. Pada ayat 154, mereka yang sanggup untuk terbunuh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan mereka itu tidak meninggal ataupun mati, kerana mereka terus hidup mendapat rezeki yang lebih indah daripada apa yang ada di dunia ini. Dan inilah sebagai motivasi kepada para sahabat bahawa ini adalah seperti berita awal Ustaz ya, bahawa mereka akan menghadapi satu perjuangan di medan perang. Kata ulama ada yang kata ayat ini muncul ataupun turun sebelum perang Badar. Mereka sudah disiapkan minda mereka bahawa hidup ini hebat macam mana, indah macam mana pun sebenarnya tidak sama dengan kehidupan pada alam seterusnya, di alam barzah, dan apatah lagi sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jikapun seseorang itu tidak berada di dalam peperangan ataupun jihad fi sabilillah itu, tetapi Allah tetap juga memberikan ujian demi ujian. Itulah yang dinyatakan pada ayat 155, hakikat kehidupan kita. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beralih bacaan kita sekarang ini kepada ayat yang ke-155. Ada beberapa perkataan menarik ya. Al-khauf, al-ju', al-amwal wa naqsin. Jadi kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian untuk menyebutnya. Antaranya minal khaufi, kan, minal khaufi, kha kena jaga ketebalan huruf khaf, huruf khaf itu wa naqsin, sad kena jaga, dan juga huruf kalimah akhir wathamarat, huruf tha wathamarat. Mari kita cuba ayat 155 Ustaz. Ya. Insya-Allah kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ya, ada beberapa perkara yang Allah akan uji, dan Allah menggunakan perkataan lam di situ, dan lam itu, la itu menunjukkan taukid, penegasan bahawa confirm kepada semua orang, kami akan menguji kamu semua. Dan istilah ini digunakan dalam bentuk mudhari' maksudnya ini adalah continuous tense. Pada setiap masa kita ini memang akan diuji oleh Allah minal khauf, tetapi Allah letakkan bisyai' sebelum minal khauf. Itulah satu khabar gembira kepada kita tuan-tuan sekalian, bahawa kalau Allah nak cakap Allah akan uji kita dengan ketakutan, maksudnya Allah boleh bagi ketakutan yang amat besar dalam hidup kita, tetapi sebenarnya apa yang Allah akan beri kepada kita hanyalah secuait. Bisyai' itu maksudnya sesuatu yang sedikit daripada satu ketakutan, ya, ketakutan ekonomi, ataupun kita takut, ada orang takut orang yang nak pukul dia lah, apa sebagainya, satu ketakutan. Yang kedua ada wal ju',
Ju' ini adalah lapar, ya. Ini ada kaitan dengan, kalau khauf itu ada kaitan dengan masalah sosial, cabaran sosial dengan jiran ke, dengan kawan dalam negeri, dalam negara. Kalau ju' ini berkaitan dengan makanan, ada kaitan dengan ekonomi. Maksudnya orang kata bahawa tahun ini adalah tahun ekonomi meleset. Semua itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiganya, wa naqsim minal amwal, kurang dari segi harta. Mungkin kita punya simpanan kita berkurang, ya, sepatutnya kita nak kumpul-kumpulkan, tapi lepas tu kena gadai emas contohnya. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasal nak bayar yuran anak lah, nak pergi umrah lah sebagainya. Dan selepas itu Allah menguji kita dengan wa naqsim minal anfus, diri kita, ya, ataupun orang-orang di sekitar kita. Contohnya kalau dalam satu syarikat ustaznya, kita ada orang tapi orang tersebut mungkin nak berhenti kerja ke, ataupun ada orang tapi orang tu tak boleh pakai. Kan, dia datang kerja, makan gaji tapi tak buat kerja. Itu pun juga adalah kurang dari segi anfus, sebagai ujian daripada Allah. Wathamarat, dan hasil, ya, hasil ini sama ada hasil daripada tanam-tanaman kalau kita ada ladang, ataupun hasil dari perjuangan ataupun bisnes kita, ya. Kalau katakan yang buat bisnes dia punya keuntungan berkurang, semua itu adalah ujian yang Allah akan beri kepada kita, ya. Tak kena itu ini, ya. Kalau tak kurang dari segi harta, mungkin kurang dari segi gigi contohnya, kan. Dulu gigi rambut tu hitam, sekarang dah kurang hitam, dah jadi putih. Itu semua adalah ujian ataupun istilahnya ibtila daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perkara ini adalah ujian selain daripada ujian untuk perjuangan di medan perang pada ayat 154, dan Allah menyatakan wabasyiris sabirin, perkataan yang kita jumpa pada ayat 153, ya. Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ini Allah akan beri ujian. Allah beri ujian, dan macam mana kita nak lulus ujian tersebut, ayat 156 memberi panduan kepada kita. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ayat yang 156 selalu kita baca sebenarnya. Kadang-kadang kita tahu rupanya ayat Quran. Selalu sebut. Rupanya dalam Quran rupanya. Ada Quran. Dan ada juga sebenarnya tahu ayat Quran tapi tak tahu kat mana. Di sini letaknya, iaitu ayat 156 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-156 ini Allah menyatakan siapakah orang yang sabar? Orang yang sabar itu apabila idza asabathum musibah. Maksudnya asabat ini maksudnya kalau kita ada dat kan, kalau kita baling tepat kena kat bullseye yang tengah-tengah itu adalah asabah. Asabathum musibah. Maksudnya apa-apa sahaja ujian yang ada dalam hidup kita ini memang Allah memang baling tepat pada orang yang betul, tak pernah salah alamat. Ya, tak ada pula kata mengapalah saya yang kena. Sebenarnya memang Allah bagi betul-betul tepat kepada orang yang layak untuk menghadapinya, ya. Tetapi kalau nak lulus, mestilah apa yang kita buat? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka menyatakan apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Harta milik Allah. Kalau ada orang yang disayangi pergi pun milik Allah. Kalau katakan gigi tadi Ustaz, milik Allah. Ya, yang hitam milik Allah. Ya, semua itu adalah milik Allah. Jadi kesannya ialah inna lillah ini dia berserah kembali pada Allah. Ini adalah ciri orang yang sabar. Nombor satu. Yang keduanya wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, apa saja yang kami ada sekarang ini, kami perlu siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saya marah-marah ke apa sebagainya. Kerana apa? Ini adalah persediaan untuk saya makin dekat dengan Allah. Apalagi apa kesan kalau kita jadi orang yang sabar? Kita akan ikuti sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا
hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Doktor? Okay. Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, Baik. malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita Okey. untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Panjang hujung dengung. Betul. Ada ikhfa sikit. Fasih, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit lirik yang kadang-kadang memberi semangat Ustaz. Ya. Pada kita kena pula dengan ayat hari ini kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisyai'in. Bisyai. Allah apa kasih Allah Subhanahu Wa Dan Taala. itulah hakikat tentang ujian Ustaz ya. Sebenarnya ujian bukan untuk membinasakan ya mengikut tafsiran ulama, tetapi ujian adalah untuk memilih. Ya, Masya Allah. Memilih untuk siapa yang perlu masuk syurga. Ya, jadi itu perspektif apabila kita melihat kesakitan ya, berita-berita tertentu yang menyebabkan kita rasa terunggah kita punya hati kita ya, tercalar ke apa sebagainya, rupa-rupanya bukan untuk membinasakan tapi untuk merasakan kita ke daerah syurga nanti insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita singgah seketika ke segmen ulangan tajwid kita, ulang kaji tajwid, iaitu kita nak melihat pada hari ini tentang tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Apa nama dia? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Apa dia ikhfa hakiki? Iaitulah ikhfa bermaksud sembunyi. Apabila nun mati ataupun nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 itu, maka kita sembunyikan cara baca dia. Menyembunyikan bunyi suara nun ataupun tanwin tadi beserta dengan dengung dengan kadar berapa harakat? 2 harakat sahaja. Kadar dengung dia 2 harakat. Dan kalimah fokus kita iaitulah dalam ayat yang ke-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا kat situ musibatun qalu, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dengung bacaan dia 2 harakat. Contoh musibatun qalu. Cuba ibu ayah sekalian 1 2 3. Musibatun qalu. Aiwah, pastikan lidah kita tidak menyentuh lelangit. Kalau tak dia tak jadi dengung. Musibatun qalu. Cuba. Musibatun qalu. Aiwah, subhanallah. Apa nama dia tadi? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Cara baca dia? Dengung. Dengung 2 harakat. Jangan 2 rakaat ya. 2 harakat sahaja. Okey. Itu dari segi ikhfa hakiki. Alhamdulillah kita dapat kongsi. Boleh cari lagi dalam halaman ataupun dalam ayat yang kita baca pada hari ini, apa lagi kalimah-kalimah yang melibatkan ikhfa hakiki kan. Baik. Kita nak lihat pula dalam ayat yang ke-156 juga, kalau kita perhatikan permulaan ayat 156 itu ada 1 huruf, 2 huruf, 2 kalimah yang mengandungi huruf yang kita kena keluarkan hujung lidah kita. Kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Apa dia?
Huruf apa? Zal kan? Huruf zal. Ada 3 huruf yang kena keluar hujung lidah. Apa dia? Tha, tha, za. Satu lagi? Satu lagi apa? Allah. Allah. Tha, alif ba ta tha tu kan? Tha, za, Allah. Oh, 3 huruf. Allah pun sama juga. Oh ya, Al-Zalim. Oh, tengok Allah. Minal-zalimin. Allah. Jarang Allah sebenarnya kita baca keluar lidah. Jadi kita tahu, kita kena praktikkan. Jadi kalimah dia ialah Allazina idza. Cuba 1, 2, 3. Allazina idza asabathum. والذين كفروا صراط الذين أنعمت عليهم 1, 2, 3 صراط الذين أنعمت عليهم إذا زلزلت الأرض Za. Kalau zai, keluar lidah tak? Zai tak? Za. Za. Az. Al. Beza bunyi kan? Kalau za kecil, al. Zai? Az. Il. Uz. Tu zal. Kalau zai, uz. Iz. Beza kan? Biar beza bunyi zal dengan zai. Yang kita main semua zai je. Allazina iza. Wa huwallazi siratal lazi. Kan nak Ramadan dekat dah ni. Jadi kena praktiklah. Kena betulkan bacaan kita nak bertadarus insya-Allah. Itu 2, iaitu yang pertama tadi ikhfa hakiki dan juga makhraj, latihan makhraj huruf zal pada ayat 156. Apa kata? Kita lanjutkan lagi ayat 156 ini dengan kita sama-sama hafal dia. Tapi saya rasa sekelip mata je ni. Sebab dah selalu baca ayat ni. So alhamdulillah. Cuma yang depan tu kita nak hafaz-hafaz. Selalu yang belakang dia kan. Yang ni kita nak hafaz daripada yang depan. Jom kita cuba. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabathum musibatun qalu. 1, 2, 3. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Ayuh, dia dekat-dekat tu. Asabathum musibah. Asabathum musibah. Dekat-dekat dah kalimah dia. Dah bantu kita. Kan? Selalu kita ada musibah kan? Ni kalimah dia. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 1, 2, 3 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Ayuh, sambungan dia. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 1, 2, 3 Ya awal tadi ingat lagi tak? Ingat Ustaz? Cuba. 1, 2, 3. Allazina إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Ayuh. Terus. Masya Allah, subhanallah.
Tabarakallah. Tahniah, subhanallah. Selalu dengar ayat ni Ustaz Fas. Mhm. Dia ambil daripada qaulu lah kampung-kampung kan. Qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi laju sangat. Qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bunyi. Kan? Qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Jadi kena baca betul-betul. Qalu in boleh baca dua harakat tak apa, mad jaiz boleh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengikut jalan ataupun tariq al-Jazari kan. Boleh lah, tapi kena hati-hati juga sebutan tu supaya dekat dengung dia. Contoh inna. Ada dua kali inna dekat situ kan. Wajib al-gunnah kan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena hati-hati. Baik, kita ulang lagi sekali daripada alladzina idza sampai raji'un. Sedia? Kalau boleh jangan tengok, tutup ni. Tutup dengan ni. Tutup. Dia intai kot sama. Dia intai kot. Tutup dah dia intai kot. Di waktu ini yang lebih nampak jelas tu kan, walaupun intai-intai. Intai. Kalau tutup sini dia buka gini. Dia tutup macam ni lah kata senang. Okey, baik kita cuba. Ayat yang ke 156. 1 2 mula. Sekali lagi alladhi ulang sekali lagi ayat 156. Alladzina iza. 1 2 silakan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu Aywa. Qalu Sadaqallahul azim. Masya-Allah, alhamdulillah. Boleh baca maghrib nanti. Maghrib. Jadi imam Allah. Ini ulang 3 kali nak bagi panjang. Ya. 3 kali ulang 3 baru kali. rukuk. Tak apa ulang lah. Tak Orang masalah. dengar siapa meninggal ya. Rupanya bukan hanya meninggal ya. Betul Safas. Bukan hanya Jadi meninggal. kita nak tanya Safas lepas ni, ayat ni adakah untuk orang yang meninggal saja sesuai baca ataupun apa juga keadaan? Nantikan selepas ini kita berehat seketika dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Ni Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu wa yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasulnya tadi. Kalau tak silap saya dalam riwayat, Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Sayyidina Ali, mana Ali? Lalu Rasulullah pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Sayyidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasulullah hembuskan atau ludahkan pada matanya elok, dan Sayyidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Pada hari ini melihat pada ayat 154 hingga ayat yang ke-157 pada halaman yang ke-24. Alhamdulillah sebentar tadi sudah pun kita cuba untuk menghafal ayat yang ke-156 Ustaz ya. Bagaimana orang-orang yang diberikan ujian. Kita semua akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu formula untuk kita memastikan kita lulus dalam ujian ini apabila kita menyatakan. Bila bercakap tentang menyatakan ni, cakap bukan sekadar cakap saja Ustaznya, tapi cakap itu datang daripada hati, merasai bahawa segala apa yang Allah tarik sedikit itu adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi sama ada orang yang kita sayang meninggal, satu biasalah kita baca ayat ini, tapi kalau gigi terjatuh ke ataupun terluka ke ataupun dengar berita saya punya saham turun ke, semua itu adalah tanda bahawa Allah pernah pinjamkan dan Allah boleh ambil semula. Yang penting ketika kita berhadapan dengan ujian itu, kita pastikan ianya ilaihi raji'un, boleh kembali pada Allah dan kita lulus. Ya, kita lulus. Itu sebabnya ibtila ini bukan sekadar kepada kita, tetapi pada para nabi. Kerana ujian adalah untuk memilih. Macam kita exam Ustaz kan, nak pilih pergi naik pangkat lagi, nak pergi kepada tahap-tahap seterusnya, bukan untuk membinasakan. Ada orang pasal dia tak tahu nak jawab, dia kata saya tak suka exam lah. Pasal apa? Pasal exam ini menyebabkan saya ini tak dapat naik pangkat. Pasal dia tak tahu jawapan. Kali ini Allah sudah bocorkan jawapannya. Tapi syaratnya apa? Kita dah belajar bahawa sabar itu penting dengan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pada ayat halaman 23 Allah mulakan perbincangan tentang syukur, kemudian baru sabar. Ya, syukur pada ayat yang ke-152, dibawa pada sabar pada ayat 153 dan kembali balik pada sabar Ustaz ya. Jadi ada orang yang sabar, kalau dia tidak ada syukur, dia sabar tu dalam keadaan yang kena lempang tadi tu, waktu tu dia akan bergegar-gegar, ya, lepas tu baru dia kata okey sabar. Lambat sabarnya. Ya, dah komen, dah komplain, dah pukul apa sebagainya, baru dia nak bersabar. Itu pasal dah terlambat sikit. Ya, sebenarnya paling kurang dia tahu hakikatnya adalah milik Allah. Dan kalau orang yang bersyukur, selalu bersyukur ingat pada Allah ini, dia ada kekuatan Ustaz. Kekuatan hatinya itu menyebabkan mulut dan juga tangan dan juga hatinya itu dapat tahan daripada gitu ya. Itu adalah satu ujian. Kalau kita nak kuat hati kita dalam menghadapi dan dalam mendapat sabar ini, perlu mempunyai kemahiran mengingat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Wala takfurun. Pasal bila wala takfurun ni kan suka Allah ini apalah kan, itu kerana apa? Kerana tidak bersyukur. Jadi kerana ada stamina untuk tu, ketika ada kena lempang sekali dengan ujian, waktu dia terkeluar terus. Kadang-kadang melatah tu boleh sampai setengah jam, boleh direkod jadi ceramah ya, tapi tidak diterima oleh TV station ya. Baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh pada ayat apakah ganjaran bagi orang yang sabar ini, kita saksikan dahulu mukjam ataupun perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu walakin la tash'urun, ya, tash'urun daripada perkataan sya'ara, ya, menyedari, mengetahui, mengerti. Perkataan ini nanti kita akan jumpa kembali bila kita melihat kepada ayat 158 pada episod akan datang, iaitu tash'urun ini tidak sedar, ya, tidak sedar, tidak mengetahui, terutama apabila Allah menyatakan orang yang syahid di jalan Allah itu sebenarnya ahya, hidup, tetapi kita tak sedar disebabkan kita tidak mempunyai ilmu yang menyeluruh kecuali mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah hakikat ataupun hadiah kepada mereka yang bersabar? Ayat 157 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, alhamdulillah kita nak menyambung bacaan kita, dan ayat 156 tadi tu kadang kena marah Ustaz Fas. Dia bagi tahu dia accident. Motor kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia marah, "Hai, tak mati lagi." Tak mati lagi. Dia ingat tunggu mati baru baca ayat ni. Maksudnya apa juga ujian. Sakit gigi, sakit lutut, Sabar rambut uban pun innalillah jugalah. Innalillah. Pasal ada orang yang dia dia tengok rambut dia mesti hitam pada setiap masa. Bila dia tengok putih tu juga semacam dah nak masuk kubur kan. Tapi sebenarnya itu semua adalah milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik, ibu ayah sekalian, jom kita baca seterusnya ayat yang ke-157, iaitulah ada dua mat wajib dekat situ, ulaika wa ulaika. Jadi kita cuba praktikkan dalam bacaan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-157 Allah menggunakan perkataan ulaika 2 kali untuk menunjukkan sesuatu yang jauh Ustaznya, kerana ini adalah status yang amat tinggi. Kita perlu capai status itu, keadaan ataupun tahap kejayaan itu, iaitu yang pertama, bila dapat capai maka mereka akan mendapat apa? Salawatum mir rabbihim, mendapat salawat daripada Tuhan mereka. Jadi selama ini kita rasakan salawat untuk Nabi, ya, rupanya kita pun boleh dapat salawat. Allah ingat kita, Allah memberikan, bila Allah ingat kita, Allah doakan untuk kita, itu doa daripada Allah kepada kita, itu namanya keampunan. Ya, Allah ampunkan segala apa kesilapan-kesilapan kita, yang pertama. Yang kedua adalah Allah merahmati, menyayangi kita, ya. Kerana apa? Kerana Allah sebenarnya nak bawa kita ke mana? Ke syurga, Ustaz. Jadi bila nak pergi ke syurga, kena dengan rahmat Allah. Nak bergantung pada amal kita tak cukup. Jadi Allah beri rahmat dan Allah beri ujian. Bila dapat lagi banyak ujian dan paling tinggi ujian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan rasul, maka mereka itulah wa ulaika humul muhtadun, ya, bukan mahdi. Mahdi itu diberi hidayah. Muhtadun ini orang yang amat-amat committed bersama dengan hidayah, dan inilah cara Allah nak menyemak betul tak dia ni dapat hidayah, committed dengan hidayah. Bila dapat ujian, dia merespon dengan sabar, seperti mana kaedah sebentar tadi. Dia tahu ini milik Allah dan dia akan respon dengan cara yang terbaik. Dan kita doakan kita adalah orang-orang yang mampu melaksanakan intisari daripada 4 ayat pada hari ini. Kita berdoa di hujung ini. Kita lihat dahulu resolusi pada kali ini, iaitu yang pertama, bersedia mati syahid pada bila-bila masa kerana darjah kemuliaan dan juga kelebihan yang tidak kita ketahui, tetapi hanya diketahui bila seseorang itu sudah masuk ke alam barzah di sana nanti. Yang pertama. Yang kedua, berlapang dada dengan sebarang bentuk ujian dan atasinya dengan kesabaran, kerana kita tahu bahawa Allah sedang memilih siapa yang nak masuk syurga kalau kita menghayati ataupun merespon ujian dengan kesabaran. Yang ketiga, mengucapkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh kefahaman ketika ditimpa musibah sebagai amalan sunnah untuk melayakkan kita mendapat keampunan, kasih sayang, dan kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ujian yang kita hadapi dengan lulus cemerlang berdasarkan kaedah Al-Quran. Sama Ustaz Tamizi. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu tatkala mana diuji oleh-Mu ya Allah. Menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang semakin dekat, semakin patuh tunduk kepadamu ya Allah. Bukan hamba-hamba-Mu yang mencemuh-Mu ya Allah. Bukan hamba-hamba-Mu yang bersangka buruk terhadap-Mu ya Allah. Akan tetapi hamba-hamba-Mu yang mana diketuk hati-hatinya untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Begitu juga saat kami dikurniakan rezeki melimpah ruah daripada-Mu ya Allah. Jangan sekali-kali Kau jadikan ianya menyebabkan kami semakin jauh daripada-Mu ya Allah. Bahkan tetap menjadi kami hamba-hamba-Mu yang terus bersyukur ke hadrat-Mu ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Moga-moga kita terus tahu bahawa ujian adalah ujian, tetapi kita harapkan Allah memilih kita lulus bertemu Tuhan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah.
وأطراف النهار واجعله لنا هجتين